salati fin ni'al. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salati fin ni'al. Bab ini kaitan dengan sembahyang dalam keadaan memakai selipar. Haddatsana Adam bin Abi Yasin qala haddatsana Syu'bah qala akhbarana Abu Maslamah Sa'id bin Yazid al-Azdi qala sa'altu Anas bin Malik, riwayat daripada Abu Salamah, dia kata saya tanya kepada Anas bin Malik, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi, soalannya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pada sepasang seliparnya? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai selipar, sepasang selipar itu sembahyang? Qala, Anas bin Malik jawab kata, na'am, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan dia memakai selipar. Muhaddisin kata, Imam Bukhari sebelum ni dia nyatakan berkenaan dengan pakaian dalam sembahyang tu, sedang dia bawa abu-abu siyab fi salat. Tiba-tiba Imam Bukhari bawa bab ni berkenaan dengan sembahyang memakai selipar. Sebelum ni sembahyang memakai kain dan sebagainya. Jadi tengok zahir bab tu tidak nampak munasabah di antara bab dulu dan juga bab ni. Ada sebahagian muhaddisin kata ni'al, selipar juga termasuk dalam pakaian hiasan bagi orang sembahyang. Sebab tu Imam Bukhari masukkan as-salatu fin ni'al di sini. Tetapi Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, pandangan dia kata dalam Al-Quran ada sebut fakhla' na'laika ketika Sayyidina Musa pergi di Bukit Tursina. Ketika itu nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintah fakhla' na'laika, pecah dua sepasang selipar engkau tu. Jadi di tempat makam seperti itu tidak benar pakai selipar. Jadi
kehendak daripada maksud ayat tu menghendaki ketika semayang juga tidak sepatutnya pakai selipar, baik pecat selipar tu. Jadi tepat di mana Nabi Musa hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ tidak patut pakai selipar. Jadi dalam masjid lebih-lebih lagi lebih baiknya tidak pakai juga selipar. Jadi kemungkinan besar orang akan jadi ragu-ragu ataupun salah faham daripada kisah Nabi Musa dan perintah Allah Subhanahu wa taala fakhla'na alaik tu. Jadi Imam Bukhari hendak menolak salah faham seperti itu, dan Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis yang kita dah baca, orang tanya kepada Anas bin Malik tu, Imam Bukhari mau sabitkan harus pakai selipar ketika sembahyang tu tidak menjadi masalah. Cuma di sisi a'immah ada khilaf. Selipar yang akan pakai semayang ni mesti bersih daripada najasah. Kalau ada najasah tidak boleh pakai. Babus salati fil khifaf. Bab ini juga berkenaan dengan sembahyang memakai khuf. Dan muhaddisin yang berpendapat ni'al tadi termasuk juga dalam pakaian hiasan bagi orang sembahyang. Di sini pun mereka kata khifaf juga termasuk dalam libas. Tapi pandangan Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi agak berbeza dengan muhaddisin lain di sini. Dan dia kata Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis di bawah tu, Imam Bukhari menyatakan aulawiyah, lebih baik, lebih afdal sembahyang dalam keadaan memakai khuf tu, disebabkan dalam hadis Abu Dawud, riwayat daripada Imam Abu Dawud, di situ dalam Sunan Abi Dawud ada satu hadis, khaliful yahuda, hendaklah kamu bercanggah dengan bangsa Yahud, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, kerana mereka tidak sembahyang memakai selipar dan juga memakai khuf. Jadi nak buat berlainan dengan Yahud, pakai selipar sembahyang boleh, pakai khuf sembahyang, itu buat bercanggah dengan Yahud, beramal dengan hadis khaliful Yahud tu. Jadi Syekhul Hadis kata daripada terjematul bab as-salatu fil khifaf ni, Imam Bukhari hendak menyatakan lebih baik ataupun patut diberi keutamaan beramal dengan memakai khuf, semayang ketika semayang tu memakai khuf tu. Haddatsana Adamu
قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بالا. Hammam bin Haris kata, saya melihat Jarir bin Abdullah, sahabat itu kencing, summa tawadda'a, setelah itu dia wudu, wa masaha ala khuffaihi, dan Jarir bin Abdullah sapu di atas dua khufnya, sepasang khufnya. Summa qama fasalla, kemudian dia bangun sembahyang dengan dalam keadaan memakai khuf tu. Jadi di sinilah tempat Imam Bukhari istidlal as-salatu fil khifaf tu, amalan sahabat Jarir bin Abdullah. Dia masah di atas khuf tu, kemudian dia sembahyang. Maksudnya dia pakai khuf sembahyang. Fasu'ila ay fasu'ila Jarirun 'anil mashi 'alal khuffaini, ditanya kepada Jarir, ada orang lain tanya kepada Jarir bin Abdullah tentang masah di atas dua khuf tu, dan juga pakai khuf sembahyang. Tanya. Bila tanya, faqala Jarir bin Abdullah kata, jawab kata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a misla hadha. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan seperti ini. Seperti ini maksudnya misla hadha ay minal mashi wassalati fihima. Nabi SAW masah di atas dua khuf tu, aku lihat. Kemudian aku nampak juga Nabi SAW sembahyang memakai sepasang khuf tu. Qala Ibrahim Nakhai kata, fakana yu'jibuhum ay fakana hadisu Jaririn yu'jibuhum. Kata-kata Jarir Sani, aku lihat Nabi SAW juga lakukan sama seperti mana aku buat ni. Ungkapan itu menghairankan mereka. Heran sebabnya ada di kalangan sahabat, sebahagian sahabat menganggap ayatul wudu bila turun ayat wudu tu, ayatul Maidah ayat wudu tu bila turun, hukum masah alal khuffaini dah dibatalkan dan ditarik balik hukum tu. Ada sebahagian sahabat heran. Sebahagian sahabat memang ada fahaman seperti itu. Jadi mereka herannya sebab Jarir bin Abdullah ni dia masuk Islam lianna Jariran kana min akhir man aslama. Heran tu sebab Jarir tu orang yang masuk kemudian akhir orang masuk Islam. Maksudnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lebih kurang 2 tahun dia masuk Islam. Jadi ayat wudu tu turun dulu pada tu. Ayatul wudu tu dah turun dulu. Jarir bin Abdullah masuk Islam tu kemudian. Yang jadi herannya, mereka anggap ayatul wudu ni batalkan hukum masah alal khuffain. Anggapan mereka tu jadi tak sama dengan apa yang Jarir bin Abdullah lakukan itu. Jarir bin Abdullah
dia bagi tahu dia lihat Rasulullah SAW masah alal khufain dan juga pakai khufain tu semayang tu. Dia kata dia lihat itu seolah-olah hukum masah alal khufain dan juga salat fil khifaf ni tidak mansukh, masih kekal hukum tu. Jadi anggapan sahabat-sahabat yang anggap dah batalkan hukum tu dengan ayat wuduk tu, nampak tidak betul. Jadi di situlah ada orang ramai ketika itu menjadi heran dengan kata-kata Jarir bin Abdullah tu. Kalaulah betul masah al-khufain dah dibatalkan dengan ayatul wudu', memang Jarir bin Abdullah masa tu tidak masah al-khufain tu, masih lagi dia masah al-khufain. Dan pengakuan daripada dia lihat Nabi SAW buat gitu, bermakna Rasulullah SAW sampai akhir hayat tu masah juga alal khufain tu. Itu menunjukkan ayatul wudu' tidak memansuhkan hukum masah alal khufain tu. Kalau dah batalkan hukum masah alal khufain dengan ayatul wudu', takkan Rasulullah SAW masih masah lagi di atas khufain tu setelah turun ayat tu. Jadi maksudnya Imam Bukhari di sini dia hendak menyatakan Nabi SAW dan sahabat Jarir bin Abdullah semayang dalam keadaan memakai khuf tu. Nah, itu satu amalan yang bercanggah dengan Yahud. Jadi tujuan utama di sini Imam Bukhari mau menyatakan aula lebih baik ketika semayang tu pakai khuf sebagai amal dengan hadis khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وضعت maksudnya aku menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong tuangkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Famasaha ala khufaihi wa salla fihima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masah di atas dua khufnya, tidak basuh kaki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang pada khuf, pakai khuf tu. Babun idza lam yutimma sujud. Bab ini apabila seseorang tidak sempurnakan sujud. Bab selepas daripada bab ni, babun yubdi dhaba'aihi wa yujafi fi sujud. Nah, itu satu bab berkenaan dengan sujud juga. Jadi seperti tadi, tengah ada bawa abu siyab, tiba-tiba masuk mai ni'al khifaf, dan di sini pula tiba-tiba sampai pergi ke sujud pula. Jadi nampaknya tidak teratur ataupun tidak ada hubung kait dengan bab dulu. Kelihatan zahir. Terjematul bab bagi dua bab ni, babun idza lam yutim masujud
dan satu bab lagi selepas daripada tu. Dua bab tu macam tidak munasabah dalam apa nama Kitabus Salat susunan yang Imam Bukhari bawa tu. Jadi sesetengah muhaddisin mereka kata ini buatan daripada katib yang menulis hadis-hadis susun masuk dalam Bukhari. Mereka salah masuk, salah tepat, kata begitu. Tapi Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi kebanyakan tempat-tempat seperti itu di mana ramai muhaddisin kata salah masuk, salah tepat dan sebagainya. Selalunya di situ dia kemuka pandangan dia yang begitu aneh dan boleh dia kemuka pandangan seolah-olah Imam Bukhari tidak salah masuk di sini, tidak salah buat terjematul bab begini ataupun salah daripada katib dan sebagainya. Dia tidak kata begitu. Dia kata betul, babun idza lam yutimmas sujud di sini tidak salah, betul, tepat dia. Sebab selepas daripada bab ni yubdi dhabaihi, maksud yubdi yazharul musalli, dhabaihi, dhabai maksudnya wastul adud, tengah apa nama lengan, zahirkan bahagian tengah lengan itu bahagian yang ada di bawah apa nama tiak. Maksudnya yubdi dhabaihi maknanya jangan rapat apa nama dua lambung dan apa nama dua lengan tangan tu biar jauh ketika sujud tu. Wa yujafi fi sujud, dan apa nama wa yubaidu adudaihi fi sujud, renggangkan kedua lengan tangan tu ketika sujud tu. Maksudnya angkat kedua tangan tu daripada lambung, jangan rapat di situ. Dalam hadis di bawah tu pula ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sembahyang dia renggangkan di antara dua tangan sehingga nampak putihnya tiak Rasulullah SAW. Jadi disitulah Syekhul Hadis Maulana Zakaria dia nak sabitkan kedua-dua bab ni ada kaitan dengan Abu Siyab, berkenaan dengan apa nama Imam Bukhari bawa hadis-hadis terjematul bab berkaitan dengan siap pakaian tu. Maksud tu ada di situ. Maksudnya disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian kecil yang tidak cukup luas, tidak cukup besar. Disebabkan itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tu kelihatan putihnya ketiak Rasulullah SAW tu. Kalau pakaian tu cukup, pakai izar, rida ataupun pakai jubah, ketika tu bila sujud renggangkan tangan lengan daripada lambung, tidak akan nampak putihnya ketiak Rasulullah SAW tu. Jadi daripada situlah apa nama Syekhul Hadis
Zakaria Al-Kandalawi kata ini juga salah satu daripada abu-abu siap yang sedang Imam Bukhari bawa itu, tidak bab berasingan ataupun tidak perlu kata bukan tempat dia ataupun tidak perlu dakwa salah masuk, salah isi di sini dan sebagainya. Memang ada betul mengikut susunan dalam bab-bab yang sedang Imam Bukhari bawa berkenaan dengan pakaian dalam sembahyang. Dia sedang cerita mai daripada sebelum ni, bab-bab sebelum ni. Akhbarana Saltu bin Muhammadin akhbarana Mahdiyun an Wasilin عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. Riwayat daripada Hudzaifah. Hudzaifah lihat seorang orang sembahyang yang tidak sempurnakan rukuk dan sujud. Falamma qada salatahu, ketika rajul tu, orang tu selesai sembahyang dia, qala lahu Hudzaifah ma sallaita. Hudzaifah kata sama orang tu, ma sallaita, engkau masih tidak sembahyang lagi, maksudnya tidak sempurna sembahyang engkau. Qala Abu Wa'il kata, wa ahsabuhu ay azunnu anna Hudzaifah qala lirrajul. Abu Wa'il kata, aku sangka ketika tu Hudzaifah kata kepada orang tu, lau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau mati dalam keadaan tidak sempurnakan rukuk sujud begini, matilah engkau di atas bukan sunnah perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya amalan sunnah Rasulullah SAW ni sempurnakan rukuk dan sujud. Kalau kau masih tetap dengan cara tidak sempurnakan rukuk sujud, kalau mati dalam keadaan engkau tidak ada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babun yubdi tabaihi wa yujafi fi sujud. Orang sembahyang dia zahirkan kedua lengan tangannya, dabai wastul adud ataupun ma tahtal ibit. Musalli zahirkan bahagian tengah lengan ataupun bahagian bawah tiak. Itu bermakna yang sembahyang itu tidak rapatkan lengan tangan dia dengan lambung, maknanya renggangkan tangan. Wa yujafi fi sujud, dan ketika sujud dia renggangkan kedua bahagian tengah lengan tu, jauhkan daripada lambung, maksudnya angkat tangan tidak rapat dengan kedua lambung tu. Akhbarana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Bakr bin Mudhara an Ja'far bin Rabi'ah
عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أي إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, yakni sujud, dia renggangkan di antara dua tangannya hatta sehingga dapat melihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dapat lihat putihnya ketiak Rasulullah SAW ini disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai sepasang pakaian, biasanya izar dan rida ataupun jubah rumiyah dan sebagainya. Kalau pakai begitu tidak nampak putihnya ketiak itu. Sebab nampak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam istimal ataupun tawasyuh kain. Bila kain itu sehelai besar, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam balut dengan kain itu. Dua ujung kain itu dia akan ambil ke bawah tiak tu. Kadang ujung dua kain itu ikat di atas tekak. Kadang Nabi SAW ikat di atas dada. Ada sahabat tanya, boleh tak pakai sehelai kain saja sembahyang? Nabi SAW tanya balik pada sahabat itu awal, likullikum saubani, adakah kamu semua tu mempunyai sepasang pakaian? Sauban, dua lai pakaian, maksudnya izar dan rida. Tujuan Rasulullah SAW tanya balik tu sambil jawab, maksudnya kamu tidak mencukupi kain, tidak mempunyai dua helai untuk menutup bahagian bawah dan bahagian atas, hanya ada sehelai kain saja. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar macam mana cara nak balut dengan sehelai kain tu mau sembahyang tu. Itulah dinamakan istimal, tawasyuh dan lain-lain istilah disebut dalam hadis-hadis tu. Jadi bila Rasulullah SAW pakai sehelai kain saja ketika sujud, disebabkan Rasulullah SAW renggangkan lengan tangan daripada lambung dan angkat tinggi siku tu. Daripada situlah sahabat-sahabat dapat melihat tiak Rasulullah SAW, dan berbeza tiak Rasulullah SAW dengan orang lain. Tiak Rasulullah SAW ni putih. Jadi itulah sahabat bagi tahu ketika Rasulullah SAW sujud tu, dia renggangkan dua tangan daripada lambung, kelihatan putihnya ketiak Rasulullah SAW. Jadi itu bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai sehelai kain. Jadi daripada situlah Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandahlawi kata, maksud Imam Bukhari daripada dua bab ni juga hendak nyatakan berkenaan dengan pakaian Rasulullah SAW dalam sembahyang tu, dan bab ini tidak menjadi berasingan daripada bab-bab yang Imam Bukhari bawa sebelum ni, dan tidak boleh kata salah masuk, salah tepat dan sebagainya, tak perlu. Abwabu istiqbalil qiblati wa ma yattabi'uha min adabil masajidin. Bab berkenaan dengan menghadap kiblah dan juga adab-adab masjid yang mengikuti
istiqbalul kiblah tu jadi daripada bab-bab dulu Imam Bukhari dia sedang bawa syaraid salat, syarat-syarat sah sembahyang. Pertama sekali dia bawa berkenaan dengan wudu. Itu ahammus syaraid dalam syarat-syarat sah sembahyang tu. Syarat paling penting, paling utama itu Imam Bukhari nyatakan dulu bawa bab-bab berkenaan dengan wudu. Kemudian Imam Bukhari bawa bab berkenaan dengan libas pakaian yang menjadi syarat sembahyang juga. Dan sekarang ni Imam Bukhari alih kepada syarat lain, istiqbalul qiblah. Bab fadl istiqbalil qiblati. Jadi mula-mula sekali dalam abwab istiqbalul qiblah ni Imam Bukhari bawa bab berkenaan dengan kelebihan menghadap qiblah. Yastaqbilu bi atrafi rijlaihi al-qiblata. Musalli yang sembahyang tu dia akan menghadap qiblah dengan ujung-ujung jari, dua jari, ujung-ujung jari bagi dua kaki orang sembahyang tu. Jadi baru mula bab istiqbalul qiblah, baru mula mau cerita berkenaan dengan kelebihan istiqbalul qiblah. Macam mana pula Imam Bukhari sampai pergi istiqbal qiblah dengan ujung jari kaki. Sepatutnya mula istiqbal ni istiqbal dengan muka, dengan tubuh badan, istiqbal ketika qiyam, istiqbalul qiblah. Kemudian perlahan-lahan akan sampai penghujung sembahyang ke penghujung bagi satu-satu rakaat itu, yaitu sujud. Ini tidak tiba-tiba sampai pergi sujud. Istiqbalul qiblah dengan jari-jari kaki itu. Jadi maksudnya ada iskal di sini. Pembawakan Imam Bukhari ini tidak tersusun seperti tadi jugalah. Ada yang nampak susunan Imam Bukhari ini tidak teratur, tidak munasabah dan sebagainya, timbul banyak iskal. Tapi bagi muhaddisin yang benar-benar faham maksud kehendak Imam Bukhari dan juga benar-benar faham tujuan utama terjematul bab Imam Bukhari, mereka tidak kritik apa-apa. Walaupun ada orang kritik salah dan sebagainya, mereka mampu membela fahaman ataupun maksud ijtihad Imam Bukhari itu. Jadi jawapan daripada muhaddisin di sini, katanya mereka Imam Bukhari dalam bab ni
yastaqbilu bi atrafi rijlahil qiblah tu dia tidak jadikan juzuk terjemah, tidak jadikan sebahagian daripada terjematul bab. Tujuan utama Imam Bukhari menyebut yastaqbilu bi atrafi rijlahil qiblah ni, dia nak takkid, nak taukidkan, nak menguatkan istiqbalul qiblah tu, nak menguatkan maksud istiqbalul qiblah tu, betapa maksudnya, betapa pentingnya istiqbalul qiblah. Ketika sujud tu pun tak boleh tidak istiqbal qiblah. Maknanya ketika sujud pun jari-jari bagi kaki ni mesti istiqbalul qiblah, menghadap ke arah qiblah. Hanya letak saja kaki begitu, ataupun tokak dengan ujung jari kaki begitu. Ketika sujud tu letak saja di atas hamparan tempat sujud tu, tidak memadai. Yang menghendakinya di sini jari-jari kaki juga mesti menghadap kiblat. Lebih-lebih lagi bahagian tubuh badan lain ketika qiyam, rukuk dan sebagainya. Jadi itulah kehendak Imam Bukhari, betapa pentingnya istiqbalul qiblah. Ketika sujud pun mesti jari-jari kaki itu menghadap kiblat juga. Jadi tidak ada apa-apa masalah di sini. Qalahu Abu Humaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Humaid tentangnya, tentang yastaqbilu bi atrafi rijlahil qiblah tu. Abu Humaid riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari hanya dia sebut qalahu Abu Humaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ungkapan itu dia isyarat adanya riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan istiqbal bi atrafi rijlahil qiblah tu. Cuma Imam Bukhari tidak bawa riwayat itu di sini. Itu riwayat berkenaan dengan apa nama istiqbal bi atrafi rijlahil qiblah tu, yang mana riwayat daripada Abu Humaid tu dia akan apa nama Imam Bukhari akan bawa dalam apa nama bab sifatus salat. Selepas ni dia akan bawa. Jadi itulah satu cara Imam Bukhari, uslub Imam Bukhari. Terkadang dalam bab dia sedang bawa ni ada riwayat. Riwayat tu memang sesuai dengan terjematul bab bagi bab tu, tapi dia tidak masukkan riwayat tu, dan disebabkan riwayat tu akan datang dalam bab-bab selepas ni, dia tidak tulis dalam bab ni isyarat kepada hadis riwayat akan datang tu. Itu satu cara Imam Bukhari memang begitu. Jadi
Jadi di sini pun Imam Bukhari bawa cara tu. Haddatsana Amr bin Abbas qala haddatsana Ibn al-Mahdi qala haddatsana Mansur bin Sa'd عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا riwayat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sembahyang seperti sembahyang kami. Maksud seperti sembahyang kami ini sembahyang yang meliputi dengan ikrar dua kalimah syahadah. Jadi Yahud sembahyang juga, Nasara sembahyang juga, tapi sembahyang mereka di luar pada syahadatain. Mereka tidak mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang juga. Wastaqbala qiblatana, dan mereka yang menghadap kiblat kami. Jadi ada juga orang sembahyang tidak menghadap kiblat kami. Kiblat kami maksudnya Baitullah, Ka'bah. Yahud, Nasara mereka sembahyang juga menghadap juga kiblat mereka, yaitu Baitul Maqdis. Wa akala dhabihatana, dan juga mereka yang memakan sembelihan kami. Jadi orang-orang musyrik ni mereka tidak makan sembelihan orang-orang Islam tu. Jadi daripada potongan hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyatakan sifat muslim yang sempurna, yaitu orang sembahyang, sembahyang yang meliputi dengan kalimah dua syahadah, kemudian menghadap kiblah ke Baitullah, Ka'bah, makanlah sembelihan kami kaum muslimin. Fadzalikal muslim, maka itulah orang Islam alladzi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih, orang Islam yang mempunyai perlindungan Allah dan Rasulnya. Maksudnya orang Islam seperti itulah berada di bawah perlindungan Allah dan Rasul. Fala tukhfirullaha fi zimmatihi, fala tukhfiru ay fala takhulu, maka jangan kamu mengkhianati, mengganggu terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam lindungan Dia. Jangan mengganggu kepada orang Islam yang mencukupi sifat-sifat tersebut tadi. Jadi maksudnya daripada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyatakan syiar Islam. Syiar Islam, seseorang yang boleh kata Muslim tu dengan syiar itu, dia akan mengucap dua kalimah syahadah, akan sembahyang sama, sembahyang seperti sembahyang diajar oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat, dan mereka akan menghadap kiblah Baitullah. Sembahyang kami maksudnya sembahyang mencukupi dengan ruku, sujud dan sebagainya. Dan sembahyang bagi orang
lain selain daripada muslimin, tidak ada rukuk. Jadi semayang biasa sama, semayang seperti mana Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat menghadap Baitullah, makan sembelihan orang Islam. Itulah dikatakan orang Islam yang sempurna. Fadzalikal muslim ay fadzalikal muslimul kamil alladzi lahu zimmatullah. Orang Islam yang sempurna keislaman dia, yang ada di bawah jagaan perlindungan Allah dan Rasul. Haddatsana Nu'aimun qala حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa. An-nas maksud di sini al-musyrikin. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya aku memerangi habis-habisan kepada kaum musyrikin hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka ucap la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka mengucap la ilaha illallah serta Muhammadur Rasulullah, wasallau salatana ay salatana birruku'i, dan juga mereka semayang seperti semayang kami dengan adanya ruku', wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap kiblat kami, kiblat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kami, yaitu Ka'bah Baitullah. Wa dhabahu zabihatana, dan mereka juga menyembelih seperti mana sembelihan kami. Faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum, maka darah mereka, yakni nyawa mereka dan harta benda mereka menjadi haram ke atas kami. Maksudnya bila orang itu dah cukup dengan sifat-sifat disebut tadi, dia selamat daripada dibunuh nyawa dia, dan juga selamat harta benda dia daripada dirampas. Jadi bila dah cukup sifat-sifat itu, tentera muslimin tidak akan bunuh orang yang dah mengaku dua kalimah syahadah semayang, dan tidak akan rampas harta mereka sebagai harta rampasan perang. Maknanya selamat nyawa, selamat harta benda, illa bihaqqiha. Bihaqqiha ay bihaqqid dima'i wal amwal, melainkan dengan adanya hak darah dan harta itu. Kalau ada hak, ada masa timbul apa nama hukum boleh ambil nyawa ataupun boleh ambil harta bagi orang yang dah mengaku dua kalimah syahadah dan semayang tu, boleh ketika tu boleh ambil darah, maksudnya boleh bunuh dia ataupun boleh rampas, boleh ambil harta dia. Contohnya setelah orang tu menerima Islam, setelah diberi perlindungan nyawa dan harta dia, sekiranya dia tu berlaku jenayah, bunuh orang, jadi ketika tu nyawa dia tu tidak selamat dah.
walaupun dia dah menerima Islam tu dikira selamat daripada dibunuh. Bila dia bunuh bunuh orang setelah dia masuk Islam, dia akan dihukum qisas, akan dibalas bunuh. Jadi ketika tu nyawa dia tidak selamat. Walaupun dia dah jadi orang Islam, dijatuhkan hukuman mengikut peraturan Islam, hudud Islam, dia akan dibalas bunuh. Itu panggil hak Islam, hak darah dia, ada hak dia kena balas kepada orang lain, ataupun harta dia. Harta dia, kalau misal kata dia tak mau menerima hukuman qisas balas bunuh, dia perlu bayar diat kepada auliaul maqtul, wali-wali ahli keluarga si dibunuh tu, dia perlu bayar diat. Jadi ketika tu boleh ambil harta orang tu, orang dah masuk Islam tu, dengan sebab ada hak orang lain di atas dia, ataupun orang tu buat zina selepas daripada dia menerima Islam, ketika tu ada hak darah, maksudnya rijam, bunuh dia boleh. Maksudnya setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, semayang menghadap Baitullah, makan sembelihan orang Islam sama, ketika tu dia dah selamat daripada dibunuh dan dirampas harta benda dia, kecuali dia buat kesalahan, melakukan jenayah, mungkin dia akan dibalas bunuh ataupun dirampas harta dia. Itu ada hak dalam Islam. Jadi berdasarkan hak itu sahaja boleh bunuh, boleh ambil harta. Kalau tidak, saja-saja nak tuduh dia tu masuk Islam ni tidak ikhlas. Dia masuk Islam kerana dia takut dibunuh. Dia masuk Islam kerana dia bimbang harta benda dia dirampas. Sebab tu dia masuk Islam, bunuh saja. Tak boleh macam tu. Tak boleh buat tuduhan begitu. Itulah maksud akhir hadis, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hitungan bagi mereka tu, hisab kitab mereka tu serah kepada Allah. Nak kata dia ni pura-pura masuk Islam, nak selamat harta dia, nyawa dia, tak boleh. Kita kata begitu, itu dalaman hati dia, kita tak boleh hukum di situ. Jadi serah saja pada Allah. Allah akan buat putusan di akhirat nanti. Jadi maksudnya Imam Bukhari daripada hadis yang kedua ni, muhaddisin kata sebelum ni hadis dah sebut orang semayang seperti semayang kami menghadap kiblat kami, ada perlindungan daripada Allah dan Rasul. Jadi daripada hadis di bawah ni, Imam Bukhari hendak menyatakan orang yang akan dapat perlindungan Allah dan Rasul ialah orang yang mengucap la ilaha illallah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Di situ. Jadi kalau dia tidak mengucap 2 kalimah la ilaha illallah, walaupun dia ada amalan yang lain lebih kurang serupa, walaupun begitu dia tidak selamat, tidak akan diberi perlindungan. Maksudnya tidak mengucap
dua kalimah syahadah, orang tu sembahyang juga menghadap kiblat sama, makan sembelihan kaum muslimin itu tidak ada makna, tidak akan diberi perlindungan. Jadi maksudnya untuk dapat perlindungan yang dijamin dalam hadis atas tu, yang penting sekali mengucap dua kalimah syahadah tu. Qala ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya haddatsana Humaid قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة، أبا حمزة كنية bagi Anas bin Malik, wahai Aba Hamzah, maksudnya wahai Anas bin Malik, ma yuharrimu damal abdi wa malahu, apakah punca yang menjadi haram bagi darah seseorang hamba dan hartanya? Faqala man syahida an la ilaha illallah. Anas bin Malik jawab kata, orang mengaku dua kalimah syahadah, wastaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim. Jadi yang cukup syarat mengucap dua kalimah syahadah, semayang menghadap kiblat yang sama, Kaabah, Baitullah, semayang seperti kami ada rukuk ketika semayang tu, dan makan sembelihan kami, fahuwal muslim, dialah muslim yang sempurna. Lahu ma lil muslimin, ma lil muslim, lam di situ dinamakan al-lam lil intifa', lam memberi maksud nafa'. Maksudnya lahu ma lil muslimin, dia mempunyai manfaat yang diperoleh bagi orang Islam. Maksudnya dia akan dapat sama manfaat seperti orang Islam yang lain. Wa alaihi ma'alal muslim, dan dia menanggung kemudaratan yang ada di atas orang Islam yang lain. Jadi maksudnya setelah dia mengucap dua kalimah syahadah dan ikut semayang kiblat yang sama, ketika itu dia akan dikira muslim yang ada hak sama rata dengan orang Islam yang dah jadi muslim dulu daripada dia. Apa ada manfaat bagi orang-orang Islam, dia pun akan dapat sama. Apa ada tanggungan di atas kaum muslimin, dia pun akan menanggung sama. Jadi maksudnya hukuk bagi dia tu sama dengan hukuk kaum muslimin. Jadi utama sekali daripada hadis-hadis ini, Imam Bukhari hendaknya menyatakan kelebihan istiqbalul qiblah, babu fadli istiqbalil qiblah, menyatakan kelebihan menghadap qiblah, dan juga betapa pentingnya menghadap qiblah tu. Bukan kata menghadap kiblah ketika qiyam, rukuk, ketika sujud, walaupun tubuh badan tu dah menghadap kiblah, jari kaki juga mesti menghadap kiblah. Sampai begitu, perlu mengambil berat tentang menghadap
menghadap kiblat tu. Jadi itulah tujuan Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis-hadis di bawah tu. Babu kiblat ahli Madinah, insya